sejahtera. Apa khabar semua para pendengar cerita seram The Haunting Cruise dan PN? Pada malam ini, Brother Fai dan PN sedang berada di Jalan Lama Bukit Putus. Dan pada malam ini juga, Brother Fai akan menceritakan kepada anda semua tentang sejarah Bukit Putus dan juga kejadian-kejadian misteri yang berada di sepanjang jalan Bukit Putus. Kita saksikan sebentar lagi. Salam. Para pendengar cerita seram The Haunting Cruise dan PN, kisah yang Brother Fai akan kongsikan kepada anda pada malam ini adalah mengenai Jalan Lama Bukit Putus. Kisah mengenai Bukit Putus sememangnya cukup popular dalam kalangan penduduk Negeri Sembilan, terutamanya bagi pengguna jalan raya yang mahu menuju ke Kuala Pilah dari Seremban. Penduduk tempatan menggelar laluan itu Jalan Ular, seperti kata pepatah, bak ular kena palu, kerana mempunyai 32 liku. Ia juga agak sempit dan gelap pada waktu malam, menyebabkan tidak ramai orang berani melalui jalan itu. Lagipun, sejak laluan baru dibuka, laluan Bukit Putus jarang lagi digunakan untuk menjimatkan masa. Keadaan jalan Bukit Putus yang dikelilingi hutan rimba dan bergaung itu dikatakan keras, dan ramai pengguna jalan raya pernah menjadi mangsa gangguan ketika melalui kawasan tersebut. Mengimbau kejadian ngeri melalui Bukit Putus, seorang pemuda, Syahir, memberitahu walaupun peristiwa itu sudah lama berlalu, namun ia kekal segar dalam ingatannya sehingga ke hari ini. Cerita Syakir, ketika kejadian, dia bersama abangnya dalam perjalanan ke rumah ibu bapa mereka di Kuala Pilah untuk mengambil barang sebelum meneruskan perjalanan ke Pahang kerana berhari raya di kampung neneknya. Ia berlaku pada tengah malam. Ketika kejadian, saya bersama abang dan apa yang menimpa kami ketika itu menjadi sejarah hitam buat kami. Malah, kalau saya sebut perkara ini kepada abang, dia pasti akan marah dan minta jangan dikenang lagi, katanya memulakan bicara. Pada awalnya, kata Syakir, perjalanan mereka berjalan lancar. Namun apabila tiba di selekoh ketiga Bukit Putus, radio kereta abangnya tiba-tiba mengalami gangguan siaran. Dalam suasana sunyi dan hanya bertemankan bunyi enjin kereta, Syakir memberitahu dia tiba-tiba mendengar bisikan daripada seorang wanita yang meminta tolong. Saya ingatkan bisikan itu berbunyi, "Berhenti, anak aku, ke kiri kau, tolong." Apabila saya tersedar dari lamunan, saya segera menggosok-gosok telinga saya sehingga abang hairan melihat gelagat saya. Abang saya mahu berhenti di tepi jalan pada awalnya, namun saya minta dia teruskan perjalanan tanpa memberitahu apa yang berlaku kepada saya. Ceritanya lagi. Tambah Syakir, akibat ketakutan, dia menitiskan air mata dan tidak berani memandang ke depan dan hanya menundukkan pandangan ke bawah. Tidak cukup dengan itu, kata Syakir, setibanya mereka di selekoh kelima, abangnya mengadu kereta berasa berat, seperti mendaki bukit walaupun menggunakan gear rendah. Saya memang sudah tidak bercakap ketika itu, tapi apabila abang tiba-tiba bersuara, berat pula tiba-tiba, kami terdengar suara ketawa dan mengilai. Memang kami terkejut dan saya tengok wajah abang dah bertukar. Kami saling berpandangan. Ketawa itu hilang selepas kami melepasi selekoh kelima. Setibanya di selekoh ke-8,
Syakir memberitahu kereta mereka tiba-tiba bergerak perlahan sebelum abangnya mengambil keputusan untuk berhenti di tepi jalan bagi memeriksa enjin. Walaupun ditegah, namun mereka tiada pilihan kerana perlu meneruskan perjalanan pulang ke kampung dan tidak mahu tersadai di tepi jalan yang sebelahnya adalah gaung. Seperti dijangka, kata Syakir, ketika abangnya keluar dari kereta, dia terlihat kelibat seperti wanita yang rentung di belakang abangnya, sehingga membuatkan dia tergamam. Lebih menyeramkan, abang pula menjerit minta saya keluar dari kereta kerana melihat nenek tua berada di belakang saya. Saya pula minta dia masuk kembali ke dalam kereta. Saya terpaksa tarik abang saya masuk ke dalam kereta tanpa saya sedar ada makhluk lain di belakang kereta sebelum ternampak sebuah kereta melalui kawasan tu. Lega rasanya. Pemandu kereta itu, kata Syakir, memberhentikan kereta untuk bertanya tentang keadaan kami dan mereka mengambil keputusan untuk mengekori kenderaan itu dari belakang. Abang saya sudah menggigil kesejukan waktu itu dan saya ambil alih memandu kereta walaupun tiada lesen dan mengikut kereta lelaki itu dari belakang. Abang diam tak terkata, seperti dia takut akan sesuatu. Saya dah tak fikir apa ketika itu, melainkan kami selamat sampai ke kampung, katanya. Perjalanan mereka, kata Syakir, lancar sehinggalah lelaki tersebut singgah di sebuah stesen minyak di Ulu Bendul untuk ke tandas. Dan ketika itu abangnya sudah mula tenang dan mampu bercakap. Ketika berhenti di stesen minyak itu, abangnya mula memberitahu tentang nenek tua yang dilihatnya sehingga membuatkan dia tergamam. Meskipun selamat tiba di kampung, Syakir memberitahu rupa-rupanya kisah misteri dialami mereka tidak berakhir di situ. Apabila neneknya bercerita ada makhluk mengikut mereka pulang. Neneknya memberitahu disebabkan kedua beradik itu masuk tergopoh-gopoh ke dalam rumah tanpa memberi salam, menyebabkan ada benda ikut mereka. Nenek beritahu ketika kami masuk, dia nampak ada orang tua di belakang abang. Selepas kami salam nenek, benda tu ikut masuk kami ke dalam bilik. Namun, kata nenek, benda tu sudah keluar dan dari rumahnya selepas nenek meminta ia meninggalkan kediamannya dengan cara baik dan tidak mengganggu mereka sekeluarga, katanya. Sejak kejadian itu, kata Syakir, mereka tidak pernah lagi melalui jalan Bukit Putus dan menggunakan jalan baru yang dibuka sejak tahun 2009. Jadi saudara, Brother Fai ingin menasihati kepada anda semua yang mahu menggunakan laluan lama itu, iaitu jalan lama Bukit Putus. Berhati-hatilah, khususnya pada waktu malam. Baiklah saudara, ini kisah yang kedua ni juga adalah mengenai kisah Bukit Putus, di mana Brother Fai dapat artikel ni daripada page Minangkabau Negeri Sembilan Malaysia di Facebook ya. Baiklah saudara, mari kita sama-sama kita dengar kisah daripada page ni. Kisah misteri Bukit Putus Kuala Pilah Negeri Sembilan belum terjawab. Bukit Putus bukan setakat penduduk Negeri Sembilan kenal dengan nama gah ini. Malah masyarakat luar juga mengetahui tentangnya seperti ular kena palu. Begitulah rupa paras jalan yang satu ketika dahulu menjadi laluan utama dari Seremban ke Kuala Pilah. Tapi apabila jalan baru sejauh 6.9 km dibuka
secara rasmi pada 25 November 2009, jalan berkelok 32 itu dari hari ke hari semakin ditinggalkan sepi. Namun Bukit Putus ada menyimpan 1001 rahsia. Dari cerita mistik hinggalah perancangan untuk menceriakan kembali laluan tu. Tidak menepati kehendak. Itu respon editor selepas gambar dikirim kepadanya. Sekali lagi saya perlu ziarah kawasan tu. Rasanya belum sampai pun suku perjalanan. Dari jauh kelihatan sekumpulan anjing dan monyet di tengah-tengah jalan. Ini peluang baik. Tapi apabila kereta semakin menghampiri, kumpulan binatang itu cabut lari ke dalam hutan di kiri dan kanan. Hati terasa rugi kerana tidak dapat merakam gambar mereka. Saya matikan enjin, lalu keluar dari kereta dan kemudian menjengah di tepi lembah yang penuh dengan pokok-pokok tinggi. Mana tahu kalau kumpulan monyet tadi ada di situ, ada juga rezeki untuk merakam aksinya sedang bergayutan. Tapi hampa. Hanya suara nyaring sang monyet sahut menyahut dari kejauhan yang kedengaran. Anjing-anjing tadi pula entah hilang ke mana. Mata meliar memerhati kiri dan kanan. Tiba-tiba datang deru angin agak kuat dari arah belakang. Riuh suara monyet tidak kedengaran lagi. Suasana jadi sunyi sepi. Dan sepantas itu juga jantung berdegup laju. Bulu roma menegak. Saya terasa seram. Bukit Putus saya tinggalkan. Maaf Puan Editor, saya gagal untuk merakam gambar di Kendaki kerana seram yang saya rasa mengatasi segalanya. Ya, rasa seram itu benar-benar muncul waktu kali kedua saya ke Bukit Putus untuk tugasan laporan khas kali ini. Sejarah, tentang sejarah legenda raksasa bergaduh. Sehingga hari ini, bagaimana wujudnya nama Bukit Putus masih tidak diketahui dengan jelas. Hanya satu saja kisah legenda yang pernah sampai ke telinga pada zaman kanak-kanak dulu. Nenek pernah bercerita, kononnya dulu ada kejadian raksasa bergaduh hingga berparang. Dalam pergaduhan tu, salah satu raksasa tersebut yang mahu menetak lawannya tertetak bukit tersebut sehingga terputus-putus. Dan kerana itu ia dinamakan Bukit Putus. Laluan berusia lebih 40 tahun itu tidaklah terlalu panjang. Hanya 8 km saja. 4 km ke puncak dan 4 km lagi ke kaki bukit. Laluan berliku dan berbukit ini kurang disukai pemandu. Selekohnya tajam, jalannya sempit, mengerikan bagi pemandu baru yang baru pertama kali melaluinya. Mengenai Bukit Putus juga boleh menjadikan bulu roma meremang kerana banyak cerita mistik tersebar dari mulut ke mulut. Antaranya, kisah terdengar suara perempuan mengilai. Ternampak manusia tanpa kepala di satu pokok besar dekat sebatang seleko. Ada juga yang nampak sekumpulan manusia sedang berjalan mengusung keranda, membawa obor dan ada juga melihat pocong berdiri di kaki bukit. Cerita bantal peluk bergolek mengejar kenderaan, berbola api berterbangan di sekitar jalan, gerai misteri yang berniaga di tengah malam, sehinggalah cerita terlihat sepasang manusia, lelaki dan wanita melapah daging monyet di selekoh yang terdapat juraian air bukit. Kereta tiba-tiba jadi berat. Waktu tu tahun 2002, jam 2.30 pagi dari arah Seremban. Masa tu jalan lengang, langsung tiada kereta atau lori. Saya pun tidak fikir apa-apa sehinggalah berhampiran kem pengakap sebelah kiri. Tiba-tiba kenderaan saya jadi berat. Memang nak naik ke jalan tu agak payah, kata Ismail. Katanya lagi, dia hanya terfikir keretanya rosak kerana kenderaan tu sering merakam.
Saya pun melihat cermin pandang belakang untuk lihat kalau ada kenderaan lain untuk minta bantuan. Tapi, apa yang saya nampak? Objek berwarna putih dan samar-samar di bonet belakang kereta automatik menggigil saya satu badan. Saya terpaksa teruskan perjalanan, baca ayat kursi, tetapi secara tiba-tiba bau wangi kapur barus pula datang. Memang sangat seram waktu tu. Bila tiba puncak Bukit Putus, terdengar bunyi angin kuat dan tiba-tiba juga kereta saya menjadi ringan. Itulah peristiwa paling saya tidak boleh lupakan sehingga kini. Saya pernah berbual dengan pemandu lori di hentian rehat Ulu Bendol dan mereka beritahu jam 2 pagi hingga 4 pagi jalan itu akan diganggu Pontianak. Pontianak perempuan bersama 3 anak. Ini cerita tahun 90-an dulu. Masa tu saya bertugas dalam JPAM. Saya berulang-alik dari Felda ke PIS ke Seremban. Kejadian tu berlaku selepas selesai habis bertugas. Saya gerak dari JPAM jam 12.30 malam dan tiba laluan kedua Seleko jam 1 pagi dari Seremban. Tempatnya di kawasan kebun durian dekat Seleko paling tajam di Jalan Lama Bukit Putus. Masa tu naik kereta. Sebelum ni kawan anda beritahu laluan tu agak menakutkan. Tapi saya tak percaya. Hinggalah pada malam tu, saya ternampak seorang perempuan berjalan di tengah jalan bersama 3 anaknya dan seorang lagi didokongnya. Perasaan ketika itu hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang tahu. Takkanlah jam 1 pagi ada orang di kawasan tu dan di situ tak ada rumah. Memang seram sejuk waktu tu. Saya teruskan perjalanan seperti biasa tanpa menegur perempuan tu. Kisah yang seterusnya, orang usung keranda. Siapa yang bernasib baik saja akan diganggu oleh makhluk halus. Saya dahulu pernah berulang-alik dari Seremban ke Kuala Pilah kerana bertugas di Jabatan Pengangkutan Jalan Raya. Pernah diganggu lampu kereta tiba-tiba terpadam dan radio turut senyap. Waktu tu jam 1 pagi. Bila dikacau, saya teruskan perjalanan macam biasa. Dan ternampak pula sekumpulan orang mengusung keranda. Saya lega bila lihat ada orang ramai. Perasaan takut pun hilang. Namun, bila tiba puncak bukit, tiba-tiba saya terfikir, di Seleko ketiga tu, mana ada rumah orang? Dan barulah saya tersedar, mungkin apa yang saya lihat bukan orang sebenar. Jalan sunyi, kenderaan berkurang. Biarpun bilangan kenderaan menggunakan jalan Bukit Putus semakin berkurangan, malah boleh dikatakan sudah tiada. Kisah mistik dan misteri itu masih terus disebarkan. Bagaimanapun, selepas jalan baru yang lebih pendek dan lurus dibuka dan kenderaan yang melalui jalan Bukit Putus semakin berkurangan, ada ura-ura untuk menjadikan laluan ini sebagai tempat riadah dan rekreasi. Namun sehingga hari ini, tidak kelihatan apa-apa usaha untuk dilakukan. Bukit Putus sudah jadi laluan sunyi. Bukan setakat manusia dan kenderaan, malah monyet dan kera yang dahulunya kelihatan banyak di tepi-tepi jalan setiap kali melalui laluan itu, kini sudah tak ada lagi dah. Kalau dulu mereka amat suka berpeleseran di tepi jalan, kini sudah tidak nampak bayang. Mungkin dulu ada saja pemandu yang melempar makanan untuk mereka, menjadikan mereka gemar keluar di tepi jalan menunjukkan muka. Tapi sekarang, tak siapa yang datang melihat lagi. Kabarnya, polis juga telah menggalakkan pemandu melalui laluan ini, terutama waktu malam, kerana ada kes samun berlaku di sini. Sekian.